Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Okey, hari ini kita masuk kelas ulang kaji topik tingkatan 4 di dalam program Segar Bayu. Dah segar Bayu pula kan? Okey, jadi kita ada 3 soalan kalau kamu perasan. Okey, soalan yang pertama iaitu penyelesaian segitiga. Okey, kenapa topik-topik ini saya pilih? Okey, topik-topik ini adalah antara topik yang mudah, paling mudah untuk kamu dapat full mark. Okey? Jadi kita kena fokus. Okey, soalan 1, penyelesaian segitiga ataupun solution of triangle. Okey, diingatkan, okey, saya nak ingatkan kat kamu, okey, untuk topik ini rumus yang masuk ketika peperiksaan SOT ya, penyelesaian segitiga kan. Okey, ini sahaja formula yang ada. Daripada nombor 22 hingga 24. Ini sahaja yang ada. Petua sin, petua kos dan luas segitiga. 3 sahaja. Okey, jom kita tengok soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya pasti kamu yang masuk ni semua dah mencuba. Okey, raja di bawah menunjukkan kedudukan 4 buah hotel A, B, C dan D di Bandar Kota Baru. Diberi jarak hotel C ke hotel D adalah 7.85 km. Okay, kita tengok dah letak. Lepas tu hotel A ke B adalah 3.74, hotel A ke D adalah 8 km. Okey, semua dah ditulis. Okey, tetapi sudut BAD 45 darjah. Okey, jadi jangan lupa tolong conteng kita punya gambar raja BAD. Okey, BAD adalah 35 darjah kat sini. Dekat sini adalah 35 darjah. Okey, jom seterusnya. 35 pula. 45 darjah. Okey, terima kasih. Mengarut je kan. Okey. Okey, petang-petang ni kan. Okey, seterusnya. Okey, jom kita tengok. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Dekat sini tadi adalah 45 darjah. Okey, the distance between B and D. Maksudnya jarak di antara B dengan D. Mana B dengan D? Okey, kalau tak nak confuse, buatlah macam ni. Macam ni je sebenarnya. Okey. Sini D, sini A, B, C. Okey, B dengan D di sini. Okey, kat sini saya letak BD. Okey, dekat situ murid-murid tengok ya, cikgu highlightkan dekat sini. Oh, bentuk segitiga. Okey. Okey, maklumat yang ada, kita ada 3.74, kita ada 8 km, kita ada BD. Okey, semua panjang ada dan kita ada degree 45. Jadi kita menggunakan formula cos. Okey, kita menggunakan formula cos. Okey, cikgu keluarkan dulu formula cos. Okey, formula cos tu adalah, okey, kalau cikgu keluarkan berdasarkan huruf yang ada, okey, panjang yang berhadapan dengan sudut. Macam ni. Panjang yang berhadapan dengan sudut kita kena letak dekat sebelah kiri. Macam ni ya. BD kuasa 2, okey, sama dengan kita buat letak kiri kanan dia, tak kisah siapa-siapa. Cikgu letak 3.74 kuasa 2, kita tambahkan dengan 8 kuasa 2, tolak 2, 3.74, 8 cos 45. Ingat ya, yang berada di sebelah sini, di sebelah kiri ni adalah sudut pula, panjang ataupun length yang berhadapan dengan sudut kandung. Okey? Bila kamu masukkan begini, tolong kira dengan berhati-hati. Okey, contohlah kalau kamu rasa macam keliru nak kira semua, kamu selesaikan dulu yang sini. Yang cikgu highlight ni kejap. Okey? Kita buat slow-slow tau. Yang cikgu highlightkan hijau ni, selesaikan dulu. Okey, dekat situ kamu akan dapat jawapannya. Okey, kat situ kita akan dapat 77.9876. Okey, pastikan bila kamu nak keluarkan 4 tempat perpuluhan. Ni tips jangan tersilap, 4 tempat perpuluhan. Lepas tu baru kita kira yang bakinya, -2, darab yang seterusnya. Okey, cikgu highlight dulu nak bagi nampak, cikgu buat warna biru. Barulah kita kira yang warna biru ni. Okey, kamu akan dapat kita dapat tolak 42.3133. Okey, jadi sekarang
bila kamu tolakkan, okey, di sini masih BD square. Kat sini hati-hati ya. Kita akan dapat 35.6743. Sebab kan kita nak cari BD. Okey, bila nak cari BD, okey, pastikan kita punca kuasa 2. Okey, lepas itu baru kita keluarkan jawapan. Kita akan dapat 5.973. Okey, jadi dekat sini jawapan akhir, okey, mesti 4. Biasakan buat 4 significant figure. 4 significant figure ataupun 4 angka bererti. Okey. Okey, jadi kamu tengok, okey, kalau betul tolong tanda kertas kamu. Ha, betul. Bangga. Betul tanda. Dan saya bagi masa untuk kamu. Okey, tolong print screen. Kalau yang tak sempat nak salin tu, print screen sekarang. Okey. Saya bagi masa. 1, 2, 3. Print screen macam tu. Okey. Jadi ada tak sebarang soalan di sini? Tak ada. Okey, bagus. Okey murid-murid, sekiranya jangan lupa bila dah dapat maklumat, okey, bila dah dapat maklumat, tolonglah kamu isi dekat gambar rajah. Tolong isi kat gambar rajah. Dekat sini 5.973 supaya tidak ada keciciran maklumat untuk menjawab soalan yang seterusnya. Okey, ingat ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, ni cikgu tulis baliklah. Sini. Okey, sini tadi 45 darjah. Kat sini tadi ada 5.973. Okey, seterusnya kita nak cari sudut persilangan antara hotel B ke hotel C dan hotel C ke hotel D. Apa benda tu? Kat mana tu? Okey, maksudnya di sini. Ni C. A, B, C, D. Dia nak sudut persilangan hotel B ke C. Cikgu highlight. Okey. Hotel B ke C dan hotel C ke D. Okey, C ke D mana ni? Okey, C ke D. Okey, kesimpulannya sudut dia adalah di sini. Okey, jadi kamu kena perhatikan betul-betul gambar rajah ini sebenarnya ada 2 jenis segitiga. Segitiga yang paling besar A yang saya gunakan semua ni. Okey, segitiga yang semua ni. Okey, mungkin segitiga yang kecil ni yang saya tambahkan dot. Okey, kat sini dot. Okey, jadi kalau saya ambil segitiga yang dot, tak ada maklumat nak mencari sudut di C. Jadi saya boleh menggunakan segitiga yang besar ABC di mana, okey, kenapa saya suka ambil yang besar? Kamu tengok, sudut C berhadapan dia adalah 8 km. Okey, sudut A berhadapannya adalah 7.85. Jadi kita ada 2 pasangan. Okey, bila ada 2 pasangan, kita menggunakan formula sin. Okey, apa yang kita nak cari duduk di atas. Okey, kita nak cari ini sudut C saya boleh letak sini. Angle untuk sin ACB. Okey, couple dia adalah 8 km. Lepas tu atas sebelah kanan mesti sudut juga. Maksudnya sin 45/7.85. Okey, jadi dekat sini, okey, teruslah kamu darabkan 8 ke kanan. Okey, 8 ke kanan. Okey, tertinggal ni. Okey, kat sini saya tunjuk ada 2 working step Okey, working step yang pertama. Okey, kalaulah sin angle ACB, okey, kalau kamu cari dulu nilai yang saya color kat sini, okey, sin 45 bahagi 7.85, lepas tu didarab pula dengan 8, okey, kamu akan dapat 0.7206. Okey, ingat bila saya keluarkan tengok 4/40 okey. Lepas tu barulah kita cari angle ACB dengan kamu tekan shift sin untuk answer. Jadi kamu akan dapat 46.10. Okey, ini adalah cara yang pertama, cara 1. Kalau kamu cari satu-satu. Kalau cara 2, kamu tak keluarkan pun yang saya bintangkan ini, kamu terus masukkan dalam kalkulator, okay, kamu terus dapat angle ACB adalah
46.11. Jadi dia lari sikit je. Jadi kita boleh terima dua-dua. Okey, boleh terima dua-dua. Okey, tapi untuk jawapan yang seterusnya, saya guna jawapan 46.11 ya. Okey, kalau kamu 46.10 teruskan. Okey, jadi di sini tolong tandakan. Kamu dapat masukkan dalam formula, lepas tu dapat keluarkan kita punya sudut. Okey? Jadi tolong tanda dan tolong print screen siapa yang tak sempat nak salin. Okey. Okey, dah print screen Okey, ada soalan tak di sini? Ada. Okey, bagus. Okey, Fatin nak tanya, selepas dapat 46.11 kita nak buat apa? Masuk dalam raja. Tak kat gambar. Okey, dekat gambar bagus. Okey, masuk dalam gambar raja. Okey, jadi kat sinilah 46.11 degree ataupun darjah. Okey, seterusnya kita terus ke soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, saya lukis baliklah sebab page yang berbeza-beza kan. Okey, sini tadi 45, sini tadi 5.973. Sini tadi kita dapat 46.11. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, luas kawasan yang dibatasi oleh Hotel A, Hotel C dan Hotel D. A, C, D. Maksudnya kita nak cari luas semuanya. Okey, kita nak cari luas semuanya. Semua luas ni. Okey, apakah formula luas? Okey. Formula luas, okey, yang jangan risau, formula luas telah diberi di mana luas segitiga sama dengan 1/2 AB sin C. Okey, jangan lupa C adalah sudut kandung ataupun sudut yang diapit oleh length kiri dan kanan. Okey, kamu fokus dekat sini. Kalaulah cikgu bulatkan yang 45 ni. Okey, tolong bagi tahu saya 45 boleh tak dipilih sebagai C? Ada tak siapa nak tolong jawab? Boleh, tapi kena cari BC. Okey, bagus. Okey, pandai korang. Boleh 45 tapi kita kena cari panjang BC. Okey, jadi banyak cara tau. Mungkin cara kamu dengan cara saya tak sama tapi by the end of the solution jawapan kita sama. Okey, jadi kalau saya punya working step, okey, saya nak cari sudut DD. Okey, sebab apa saya cari sudut DD? Sebab saya ada length kiri dan kanan. Okey, length kiri dan kanan. Jadi saya cari sudut D. Okey, jadi saya cari sudut dulu, maksudnya angle. Okey, angle CDA adalah, saya buatlah 180 tolak 46.11 tolak 45. Jadi kita akan dapat 88.89. Jadi di sini 88.89 kat sini. Okey, jadi saya masukkan dalam formula. A kita 8 km, B kita 7.85, C kita adalah sin 88.89. Okey, jadi kita dapatlah 31.39. Yeay, berjaya. Okey, jadi kepada kamu yang betul, tolong tandakan. Betul. Okey, siapa yang salah, nanti kamu boleh buat pembetulan. Okey, saya bagi masa print screen ataupun ambil gambar. Okey, 1, 2, 3. Okey, jadi mana yang tak sempat boleh refer balik gambar kamu. Okey, jadi seterusnya untuk soalan B. Sebelum tu ada soalan tak untuk ni? Ada. Okey, Boleh. okey boleh. Okey murid-murid. Okey, soalan seterusnya. Tanpa melakukan pengiraan, tentukan hotel yang mana paling jauh dari hotel A dan jelaskan. Okey, saya nak kamu berani bagi pendapat kamu. Salah tak apa, asalkan kita berani memberi hujah kita. Okey, siapa nak bagi tahu jawapan kamu? Okey, cepat. Siapa nak bagi jawapan? Cikgu, saya nak cuba. Okey, boleh Batrisha, silakan. Jawapan dia hotel C because angle A to C is 88 and 0.89 compared to angle A to D where 46.11. Yeah.
Okey, good Batrisha. Jawapannya panjang. Dia menjelaskan dengan panjang. Okey, bagus. Okey, maksud Batrisha di mana? Dia kata hotel C. Okey, hotel C kerana jarak AC. Okey, jarak AC dia kata sudut DD 88.89 dan sudut DA sudut DC 46.11. Okey, bagus. Okey. Tetapi kalau kita nak bagi jawapan nak, terima kasih Batrisha, terbaik. Okey. Ada tak selain daripada tu, selain daripada Batrisha? Tak ada. Okey, betul. Jawapan dia adalah C. Okey, tetapi kita kena keluarkan dalam bentuk jarak. Okey, seperti Batrisha katakan tadi. Okey, ini jawapan saya. Hotel C kerana jarak antara hotel A ke C, jarak dia berhadapan dengan sudut yang paling besar. Okey, macam ni saya contohkan kat sini. Kalau kamu perasan, sudut dekat sini 88.89. Jarak kat sini, dia berhadapan dengan jarak angle yang paling besar. Bila paling lagi besar angle berhadapan dengan garisan tu, lagi jauh. Ingat sebab kat sini tadi hanya berapa tadi? 46.11. Yang sini tadi 45. Jadi kita pilih yang terbesar. Okey, ada tak soalan kat sini? Ada tak yang tak faham? Tak ada Okey, ingat Jadi jarak yang berhadapan, yang opposite dengan the largest angle, itu adalah yang paling jauh. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang terakhir untuk soalan 1. Ini pun kamu kena fokus lah. Soalan macam ni pun dia suka ni. Okey, jika sebuah kereta bergerak di sepanjang hotel A ke D, A ke D, saya ambil highlighter. A ke D, ni bergerak ni, A ke D, warna kuning ni. Kira jarak terdekat kereta itu dari C. Ni C. Okey murid-murid, kalaulah kamu jumpa soalan yang dia kata tentang shortest distance ataupun jarak terdekat, kita kena ingat, mesti garisan yang sentuh pada, mesti ada satu garisan yang menyentuh garisan AD tu adalah 90 darjah ataupun segitiga 90 darjah. Kamu kena fikir macam tu. Kejap, sebagai contoh cikgu buat macam ni. Cikgu ambil warna biru. Daripada C ni, dia mesti terus direct ke AD dan dia memotong garisan AD secara 90 darjah. Macam tu. Kalau saya buat warna lain. Saya buat warna lain, warna oranye. Kalau daripada C pergi ke garisan kuning yang kereta tu lalu. Warna oranye dengan warna biru, siapa yang pendek? Saya nak tanya kamu, siapa pendek? Biru ke oranye? Biru. Biru. Walau itu 90 darjah. Saya tak nak lah. Lagi satu kat sini pun. Tak kisahlah kat mana-mana, walaupun dia bukan 90 darjah, dia bukan yang paling pendek. Garisan yang menyentuh warna kuning tu secara 90 darjah, itu adalah yang paling pendek. Jadi macam mana kita nak cari panjang biru ni? Nak cari panjang biru ni, cikgu letak T lah. Bukan ke formula area segitiga yang biasa, area segitiga yang biasa, 1/2, darat tapak, darat tinggi. Itu kita punya asas waktu kita belajar zaman dulu-dulu kan. Bukan ke kita dah tahu area segitiga ni? Area segitiga ni kita dah jawab untuk soalan nombor 3. Jadi area segitiga kita adalah 31.39. Jadi apa kata kita masukkan kita punya nilai-nilai kat sini. Sini tapak, sini tinggi. Jadi 1/2 darat tapak, darat tinggi. Jadi kita akan dapat 31.39. Jadi kat sini kita akan dapat 4T sama dengan 31.39. Jadi T adalah 7.848, di mana T adalah shortest distance daripada hotel C to the line of AD. Jadi dekat sini ada soalan ke? Tandakan betul. Good. Print screen. Mana yang tak sempat? Ada soalan? Tak ada.
Okey, bagus. Okey. Nanti jangan lupa bila kamu dah tanda buat pembetulan semua, yang kamu dah tanda ni buat pembetulan yang dah siap lengkap tu baru kamu ambil gambar lawa-lawa dan kamu hantar kepada guru-guru yang mengajar kamu supaya kami boleh mengetahui sejauh mana kemampuan kamu dan kamu boleh, kita orang boleh check buat ke tidak, ada tu hantar ke tidak. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan nombor 2. Okey, nombor indeks ataupun indeks number. Okey, jadi apakah rumus yang akan diberi ketika peperiksaan? Okey, apakah ada tak rumus ni? Saya cek. Tak ada lah. Tak ada rumus. Ada. Kat sini rumus kita. 11 dan 12. Okey, jadi selamat. Okey. Okey, jadi seterusnya. Okey. Jadual 2 menunjukkan indeks harga dan peratus perbelanjaan bagi 4 item untuk seorang bayi yang baru dilahirkan. Okey, yang baru dilahirkan. Okey, di mana ada susu tepung, ada lampin bayi, pakaian bayi, tisu lembap bayi. Okey, lepas tu dia dah bagi price index for the year 2020 based on the year 2018. Okey, 20 asas 18. Lepas tu dia bagi expenditure. Jangan lupa expenditure is our weightage. Okey. Okey, seterusnya kita buat A1. Perbelanjaan bulanan untuk susu tepung. Okey, saya highlight. Oh, susu tepung. Siapa ada highlighter? Highlight kan soalan umum. Pada tahun 2018, jika perbelanjaan yang sepadan pada tahun 2020 adalah 210. Okey, jom kita tengok. Senang saja indeks number ni. Kita tengok berapa tahun yang dia kata kat sini. Tolong bagi tahu saya berapa tahun yang dia sebut. Siapa nak bagi tahu saya berapa tahun yang dia bagi ni? Dalam soalan A1. 2. Tahun apa dia bagi tu? 2020, 2018. Okey, bagus. Terima kasih. 2020 dan 2018. Tetapi sebelum tu murid-murid, dekat jadual ni kamu tengok, ada 2018. Biasakan tulis, ini adalah indeks, 20 asas 18. Conteng. Okey. Kita kena buat kotak lah. Okey, kita buat kotak. Okey, disebabkan ada 2 tahun saja, saya buat 2 kolom. Okey, ada 2018 dan 2020. Jadi saya masukkan maklumat. Dia nak tahu perbelanjaan bulanan 2018. Okey, 2018 kita tak tahu. Okey, jika pada tahun 2020, 210. Saya masukkan. Saya masuk ni ke dalam ni Okey dah. Jadi kita kena ada lagi 2 pasangan. Okey, ada lagi 1 pasangan, sorry. Jadi saya cari di dalam jadual. Soalan berkaitan dengan susu tepung. Jadi kita pergi ke susu tepung ni, susu tepung. Okey, tengok 2018 dengan 20. Jadi inilah 135. Okey, 135 adalah kepunyaan siapa? 135 adalah kepunyaan 20. 20 yang atas. Jadi duduk dekat 20. Asasnya 18. Bila asas 18 pergi ke asas 100. Berjaya kita masukkan dalam jadual. Tetapi tolong, bila saya tanda kertas soalan jawapan kamu dalam exam, kebanyakan kamu banyak tinggal macam ni. Kalau macam ni, kita tak dapat markah lagi Tolong keluarkan dalam bentuk pecahan begini. X per 100 sama dengan 210 per 135. Dekat sini kamu akan dapat 1 markah dan kamu akan dapat nilai X 155.56. Okey, untuk topik ni letak 2 tempat perpuluhan sebab duit sen kita 2 tempat perpuluhan. Okey, jangan lupa snap, ambil gambar. Okey, screenshot. 1, 2, 3. Okey, boleh Okey, tandakan betul kepada yang betul, yang salah tolong buat pembetulan. Okey, kita terus ke A2. Okey, A2. Okey, A2 pula. Apa pula yang dia nak ni? Okey, cikgu nak highlight dulu. Okey, sekejap ya. Okey, indeks harga bagi pakaian bayi. Okey, pakaian bayi pada tahun 2020 berasaskan 2016. Okey, dia nak cari ni Okey, lepas tu jika indeks harga sepadan 2018 berasaskan 16 ialah 130. Okey, nyatakan peratus perubahannya.
Okey, nyatakan peratus perubahannya. Okey, mula-mula dia cerita pasal indeks harga. Okey, kalau indeks harga, saya keluarkan dulu maklumat dia. Oh, indeks harga, dia suruh cari indeks harga 20/16. Ini soalan dia yang saya garis ni. Oh, kita tak tahu, saya letak X lah. Okey, lepas tu 130. Ini adalah indeks harga 18 asas 16. 130. Okey murid-murid, dekat sini yang saya tulis kat sini, tolong bagi tahu saya ada berapa tahun yang terlibat. 3. Okey, bagus. 3. Kenapa 3? Kalau kamu fokus di sini, okey, ada tahun 20, ada 16, ada 18. Jadi bila ada 3 tahun terlibat, maka kita akan buat kolom 3 macam ni. Okey, saya letaklah 16 dulu, 18 dulu and then 20. Saya masukkan dulu maklumat yang pertama X. X adalah 20 punya sebab 20 duduk atas. Okey, X ini 16 adalah asas 100. Lepas tu kamu tengok kat sini cikgu highlight. Okey. Oh, dia orang ni asas sama 16 dengan 16. Kalau asas sama, dia orang duduk sebaris. Kena duduk sebaris kat sini. Okey. Jadi kita tahu 130 adalah 18 punya. Letak kat sini. Okey, kita kena cari lagi satu maklumat. Okey, soalan berkaitan dengan pakaian bayi. Jom kita pergi. Mana pakaian bayi? Oh, sini pakaian bayi. Maksudnya 120. 20 punya. Jadi 120, asasnya berapa? 18 dari sini. Okey, dah lengkap. Dah lengkap untuk mendapat dua pasangan pecahan ni ya. Okey, jadi jangan tinggalkan begitu, tolong keluarkan dalam bentuk pecahan begini. Okey, baru kamu dapat satu markah. Okey, dan terus cari kat sini X kita dapat 156. Okey, saya dah siap ke dapat jawapan lengkap ke jawapan saya macam ni? Belum. Okey, kenapa belum? Sebab tak bagi tahu dia punya peratus perubahan. Okey, tolong bagi tahu saya, volunteer, nyatakan peratus perubahan anda. 20%. Meningkat. Meningkat sebanyak 20%. Meningkat sebanyak 20%. Okey, ada yang cakap meningkat sebanyak 20%. Ada lagi? Ada lagi tak? Okey. Okey murid-murid, tengok ya. Okey. Apabila kita mendapat jawapan 156, okey. Okey, 156 dia lebih daripada 100. Oh, dia lebih daripada 100. Kalau dia lebih daripada 100, dia lebih berapa? Okey, dia lebih 56. Okey, jadi dia meningkat. Meningkat, okey, sebanyak 56%. Okey, itu jawapan kita. Okey, nanti kamu buat pembetulan. Contohlah, kalau ni contoh, okey, ni contoh. Okey, contoh, kalaulah kita dapat X kita 90. Meningkat ke menurun? Menurun. Menurun berapa peratus? 10. Okey, 10 bagus. Alhamdulillah. Okey, tolong print screen siapa yang tak sempat. Okey, kita teruskan soalan yang seterusnya. Okey, dah print screen ya. 1, 2, 3. Okey, kita bergerak ke soalan yang B. Okey, B. Okey, soalan B. Okey, soalan B, indeks gubahan ataupun composite index, okey, untuk total expenditure. Untuk keseluruhan indeks composite adalah keseluruhan. Okey, untuk tahun 20 berasaskan 18 ialah 119.5. Dia dah bagi dah. Okey, jadi saya pun keluarkan maklumat lah. Oh, maksudnya indeks komposit 20 asas 20 asas 18 ialah 119.5. Okey, lepas tu nak cari nilai P dan Y. Okey, nilai P dan Y. Okey, kita fokus dulu dekat sini. Dekat warna sini kita fokuskan dekat expenditure dulu. Okey, kita tengok, soalan ni adalah peratus. Kalau peratus, jumlah semua adalah 100. Bermaksud 50 tambah 25 tambah P tambah P tolak 5 mesti 100. Macam tu ya. Jadi kamu selesaikanlah. Nanti kita akan dapat 2P tambah 70 sama dengan 100.
2P sama dengan 30 dan P kita akan dapat 15. Okey, bererti dekat sini 15. Untuk tisu lembap bayi baby wipes 15 tolak 5 10. Okey, selesai untuk P. Okey, kita dapat jawapan untuk P, tandakan. Okey, good. Okey, jom kita tengok pula. Okey, untuk cari Y, okey, apa pula fungsinya indeks komposit? Oh, maksudnya kita kena masukkan maklumat indeks komposit. Okey, indeks komposit. Ada dua cara yang saya ajar, sama ada jalan kerja panjang ataupun buat jadual. Okey, kat sini saya buat jalan kerja panjang. Jangan lupa indeks komposit punya formula adalah jumlah IW dibahagikan dengan jumlah W sama dengan 119.5. Jadi saya darablah, ini I, ini W. Okey, jadi 135 darab dengan 50 tambahkan dengan Y darab dengan 25 tambahkan dengan 120 darab dengan 15 dan tambahkan dengan 70 darab 10. Macam tu. Okey, jumlah semua kita dah tahu dah 100. Tak payahlah kita nak buat. Kalau kamu tak nak tulis 50 tambah 25 tambah 15 tambah 10 pun boleh. Okey, sama dengan 119.5. Okey. Okey, ada soalan ke? Okey, dah ada. Okey, seterusnya sampai di sini dapat markah dah. Okey, tapi kembangkan, ringkaskan dengan berhati-hati. Ya, ada soalan ke? Okey, seterusnya kamu akan dapat nanti 9250 tambah 25Y per 100 sama dengan 119.5. Okey, nanti kita akan dapat 9250 tambah 25Y, 100 darab sana 11950. Jadi 25Y akan dapat 2700 dan Y kita bahagi 25 kita akan dapat 108. Yeay. Okey, ada soalan kat sini? Ada. Okey, ambil gambar. 1, 2, 3. Siapa yang tak sempat nanti boleh tengok. Okey, saya rasa lepas ni soalan terakhir untuk soalan nombor 2. Okey. Okey, jadi kita highlight dulu. Okey. Perbelanjaan bulanan untuk lamping bayi. Lamping bayi fokus lamping bayi. Okey, lamping bayi. Lamping bayi itu adalah Y. Okey, apa Y kita tadi? Y kita tadi adalah 108. Okey, biar di situ. Okey. Okey, perbelanjaan bulanan untuk lamping bayi pada tahun 2020. Okey, jika jika perbelanjaan sepadan pada tahun 2018 ialah 130. Jadi kita tengoklah. Oh, maksudnya kita tengok tahun 2020 dengan 2018, jadi ada 2 tahun. 18 dengan 20. Kita nak cari 20. 20 tak tahu. Saya letak X lah. 18 tahu. 130. Okey, disebabkan soalan tentang lamping bayi. Pergi kat lamping bayi. Okey, tengok indeks dia. 108. 20 punya. 108, 20 punya, sini adalah asas 100. Jangan lupa keluarkan 130 per 100 sama dengan X per 108. Nanti kita akan dapat X sebanyak 140.4. Okey, kita selesai untuk soalan nombor 2. Good. Okey, ada sebarang soalan tak? Tak ada. Okey, tak ada. Terima kasih. Okey, saya rasa kita dah ke penghujung rancangan. Wah, rancangan macam rancangan TV pula. Okey, kita tengok untuk soalan nombor 3, sistem persoalan. Tepilah. Masa nak marah lah. Oh, macam ketahui. Okey, system of equation. Okey. Okey, jom kita fokus. Okey, siapa yang tak off mic, tolong off mic ya. Okey, kita tengok untuk soalan yang ketiga. Mari kita lihat apakah formula yang masuk. Okey, ini sahaja yang masuk untuk sistem persamaan. Itu pun berfokuskan kepada kalau soalan dia katanya decimal places, okey, ataupun tempat perpuluhan. Okey, jom kita tengok. Okey. Ini kita tengok, okay, find the value of X and Y, give your answers correct to 3 decimal places. Okay, 3 decimal places, tolong highlight, okay, 3. Dekat sini pun ramai yang salah time PPT. Yang saya kelakar, dia dah highlight lah, tapi dia tak ikut pula apa yang dia highlight tu.
Okay, 3 tempat perpuluhan. Okay, kamu jangan confuse tau, untuk sistem persamaan kita ada 2. Okay, satu yang ada 3 pun boleh ubah. Okay, yang kedua adalah persamaan linear dengan persamaan tak linear. Jadi sekarang soalan berkaitan dengan persamaan linear dan tak linear. Okay, okay, jadi kita tengok. Okay, apa yang dia nak ni? Okay. Oh, P sama dengan Q sama dengan 5. Kalau kamu dapat bentuk macam ni, okay, saya suka buat macam ni dulu. Saya tutup Q, saya tak nak tengok Q. Okay, sekejap ya. Okay, highlight kejap. Okay, saya tutup, tak nak Q dulu. Okay, jadi saya buatlah persamaan dia adalah P sama dengan 5. Macam tu. Jadi P sama dengan 5 adalah, sekejap ya. P adalah X tolak 3Y tambah 4 sama dengan 5. Jadi ini persamaan pertama. Okey, lepas saya tutup Q pula, saya tak nak Q, saya tutup P pula. Okey, saya tutup P pula, tutup P. Okey, tinggal Q. Jadi Q sama dengan 5. Q tadi apa? Okey, XY tambah 2Y kuasa 2 sama dengan 5. Ini adalah persamaan 2. Okey, untuk bentuk persamaan linear dan tak linear mesti ada 3. Okey, persamaan 1, persamaan 2, kita cari persamaan 3. Okey, persamaan 3 kita express X or Y as a subject. X and Y mesti single dan positif. Jadi di sini cikgu tengok, saya rasa persamaan pertama ni lebih mudah lah. Cikgu highlight yang sebab apa? X memang dah single. Jadi saya pilih persamaan pertama. Jadi jadikan X sebagai subjek. Jadi cikgu buat macam ni lah. X sama dengan 5 tambah 3Y tolak 4. Semua bawa pergi kanan. Kita nak X single, X positif. Okay, persamaan ketiga. Okay, jadi dapat je persamaan ketiga tu kamu dah dapat markah dah. Okay, jangan lupa tau soalan yang macam ni yang tak harus kamu salah. Sayang sangat kalau salah. Okey. Okey, seterusnya, okey, saya nak minta feedback daripada korang. Okey, wakil. 3 ni nak masuk dalam 1 ke 2? Cerita sikit kat saya. Masuk dalam 2. Oh, okey, bagus. Saja je nak bagi kamu banyak sikit jawab. Kenapa masuk dalam 2 ya? Sebab 3 tu berasal daripada 1. So tak dibuka dah. Okey, bagus. Sebab 3 tu daripada 1. 1 ni family dia beranak dapat 3. Jadi dalam family yang sama tak boleh kahwin. Macam tu. Jadi dia boleh kahwin dengan family 2. Ingat macam tu ingat kahwin-kahwin. Okey, seterusnya kita buatlah macam ni. 3 masuk dalam 2. Okey, 3 masuk dalam 2, saya salin 2. Salin 2. Okey, maksudnya X, Y tambah 2Y square sama dengan 5. Jadi yang dalam bracket tu adalah X tadi lah. Okey, X tadi. Yang ni kita boleh ringkaskan tadi. Saya lupa nak ringkaskan. Jadi 1 tambah 3Y kat sini. Okey, ini jadi persamaan 3. Okey, saya tak perasan pula tak ringkaskan. Okey, jadi saya masukkan dalam ni. 1 tambah 3Y. Okey, jadi kat sini kita kembangkan dengan berhati-hati. Jangan lupa Y tambah 3Y square tambah 2Y square sama dengan 5. Jadikan general form. Apa itu general form? General form A, B, C equal 0. 0 sebelah kanan. Jadi saya susun. 3 kedua akan jadi 5Y square tambah Y tolak 5 sama dengan kosong. Okey, ini general form. Okey, murid-murid. Cuba tengok, soalan ni decimal places. Kalau decimal places ataupun tempat perpuluhan, memang kita tidak boleh faktor. Kita kena guna formula macam ni. Y sama dengan yang negatif B, yang dalam yang saya tunjuk kat depan tadi. Plus minus B kuasa 2 tolak 4 AC. Tengok, saya buat tempat dulu. Okey, apa yang 2A, bahagi 2A. Okey, apa yang saya nak tulis, apa yang saya nak masukkan nilai, tengok semua saya buat bracket. Tolong buat bracket untuk mengelakkan kesilapan. Okey, jadi B kita apa tadi? Okey, B kita 1. Okey, B kuasa 2 tolak 4, A kita 5, C kita negatif 5, 2 sini 5. Okey, siapa yang tak buat formula ni, tapi jawapan kamu kat bawah nanti salah, nanti tak dapat markah tau. Kita sebab dia terstuck dekat rumus. Rumus kena tulis. Okey, bila kamu dah masukkan dalam rumus, jangan pening-pening kepala.
masukkan dalam kalkulator kamu tu je EQN. Masuk dalam EQN tu dan kita akan dapat di sini 0.905 dan negatif 1.105. Okey, jadi di sini ramai juga daripada kamu dah dapat Y dah berjaya dah. Okey, ye dapat. Ya, jangan lupa bukan Y saja kita nak cari bukan Y saja, je nak X. Okey, Y dan X. Jadi okey. Okey, apa jawapan when Y equal 0.905 and then when Y equal negative 1.105. Okey, kamu masukkan dalam persamaan ketiga tu nanti. Okey, jadi X equal 1 tambah 3. Sini, darabkan. Okey, jadi kamu akan dapat kat sini 3.715. Okey, dan di sini pula X equal 1 plus 3 times negative 1.105. Kita akan dapat di sini negative 2.315. Okey, berjaya. Okey, jadi kita berjaya mendapat jawapan. Ada soalan? Tak ada. Okey, jadi tolong snap sekarang mana yang tak sempat. 1, 2, 3. Okey, jadi Alhamdulillah kita selesai membincangkan soalan 1, 2 dan 3 untuk set A. Jadi tunggu hari Jumaat saya akan bagi set B untuk fungsi dan fungsi kuadratik. Okey, jadi kita berhenti di sini saja. Tapi sebelum itu, siapa yang baru masuk tolong tengok kat ruangan chat. Kita ada link kehadiran. Tolong masuk kat link kehadiran tu, update kehadiran kamu. Dan lagi satu saya nak ingatkan, tolong hantar segera kamu punya penyertaan video. Okey, terima kasih. Cikgu Dalina pun dah masukkan semula link supaya kamu tak jauh sangat nak naik ke atas. Okey, Alia Najwa pun dah masuk gambar kat saya. Okey, dengan pantasnya. Okey, jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, kita jumpa lagi untuk program Segar Bayu pada Isnin hadapan. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.